Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsirul Quran. Surah Ar-Rum. Surah Ar-Rum, surah yang ke-30, juzuk yang ke-21. Sambungan kita pada ayat yang ke-8. Ayat 8, 9 dan 10 untuk siri ini insya-Allah. Jadi alhamdulillah pada pagi ini 6 hari bulan 10 2021 kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan izin Allah kita dapat meneruskan pengajian setelah kita tergendala semalam apabila Facebook dan WhatsApp jam. Saya kata itulah, kita baru je tamat tafsir surah Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut, surah yang menyebut tentang labah-labah. Allah SWT cerita kepada kita, wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut. Rumah yang paling rapuh, reput, rumah ankabut, sarang labah-labah. Dan memang pun nama internet, kalau bahasa Arab dipanggil syabakah ankabutiyah. Syabakah ankabutiyah ni, dia panggil jaringan labah-labah. Sebab dia simpan siur sana sini. Kita nampak simpan siur, tapi bagi labah-labah dia susun dengan baik. Kerana itu para ulama pengkaji mengatakan rumah labah-labah itu aqwal huyut wa awhanal buyut. Benang dia kuat, rumah dia reput, rapuh sangat rumah dia tu. Jadi para pelajar sekalian, para jemaah sekalian, internet ni macam tu lah. Kita buat rancangan besar-besar, tiba-tiba dia jam, habis mati, tak berjalan. Satu dunia sunyi, tak boleh nak update cerita-cerita. Kaki fitnah tak boleh teruskan fitnah. Ustaz-ustaz tak boleh nak teruskan ceramah. Kaki share tak boleh nak share. Kita kata itu Allah Ta'ala nak ajar kepada kita, ilmu tadabbur Quran ini boleh dibuat bila-bila saja dan boleh dikaitkan dengan kehidupan yang di alam nyata kita ini. Alhamdulillah, itulah dipanggil ilmu tadabbur. Baik para jemaah sekalian, dalam siri ini kita akan bincang lagi, iaitu Allah Ta'ala beri kepada kita arahan supaya berfikir, mengembara di atas muka dunia untuk mengutip ibrah dari kemusnahan umat yang terdahulu. Dan kita akhiri perbincangan kita dengan keadilan Allah Azza wa Jalla di dalam melaksanakan hukumannya ke atas hamba-hambanya. Yang baik dibalas baik dengan gandaan-gandaan yang sangat banyak. Yang buruk dibalas satu saja, satu sama satu. Yang baik 110 sampai 700 sampai unlimited, sampai tidak ada limit. Allahul Akbar. Itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik para jemaah sekalian, kita mula dengan bacaan beberapa ayat. Kita tengok ayat yang kita nak baca.
Kemudian kita pergi kepada huraiannya, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita mula ayat 8. Bagi jemaah yang ada tafsir Pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 868. Muka surat 868. Baik, nampak dah kita. Bagi jemaah yang ada edisi lain, cari nombor ayat je lah. Surah Rum, surah yang ke-30, ayat yang ke-8. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. Balik kita kepada ayat 8. Awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq wa ajalin musamma. Patutkah awalam yatafakkaru, patutkah mereka merasa cukup dengan mengetahui yang demikian saja? Apa dia tahu demikian? Tengok ayat yang lepas. Ayat yang lepas, iaitu apabila Allah SWT ceritakan kepada kita tentang Rum, pertolongan Allah Azza wa Jalla, janji Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hamba dia yang beriman dengan kemenangan. Dan juga Allah peringatkan kita supaya jangan ingat duduk atas dunia ini saja. Perjalanan kita masih jauh menuju ke akhirat. Perjalanan kita jauh menuju ke mana? Menuju ke akhirat. Jadi kalau kita tahu saja ada akhirat, namun kita tidak beramal, kita tidak buat persiapan, maka kita mengatakan ini satu kepincangan. Karena itu Allah Subhanahu Wa Taala tanya, patutkah mereka rasa cukup? Ai awalam yatafakkaru, tidakkah mereka berfikir
puak-puak yang ada akal dan akal pemikiran yang Allah anugerahkan ini, tidak memikirkan dalam hati mereka, yatafakkaru fi anfusihim, dalam hati. Sebab kalau mikir dengan otak saja tak turun ke hati, dia tak, orang panggil kesan dia tidak ada. Naknya fi anfusihim, fikir dalam jiwa kita dengan tenang-tenang, dengan baik-baik, dengan waras, dengan matang. Apa yang kita nak fikir? Setelah mereka tahu secara zahirnya dunia ini lepas akhirat, hendaklah mereka fikir dalam hati dia, ma khalaqallahu samawati wal arda wa ma bainahuma, bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya itu, melainkan dengan ada gunanya yang sebenar dan dengan ada masa, wa ma bain illa bil haqq, illa bil haqq, dengan kegunaan yang sebenar untuk mereka menyembah Allah Azza wa Jalla dan mentaati perintah Allah, wa ajalim musamma, dan ada tempoh dia. Ingatlah, Allah kata dunia ni ada tempoh, ada had limit dia. Sekarang kita duduk atas dunia, selepas pada ni meninggal dunia, kemudian di akhirat, di akhir dunia esok, semua dunia ni binasa, maka ketika itulah manusia akan dibangkitkan berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla. Namun begitu, ni kita rasa bimbang, cemas. Namun begitu, wa inna katsiran minan nasi biliqa'i rabbihim lakafirun. Namun begitu, sebenarnya ada masa perhinggaan. Bahasa lamun. Ada masa perhinggaan, mana ada masa tempoh dia yang tertentu. Juga untuk kembali menemui penciptanya, mana ada tempoh kita. Wa inna katsiran minan nasi biliqa'i rabbihim lakafirun. Dan sebenarnya ramai di antara manusia orang-orang yang sungguh engkar akan pertemuan dengan Allah Azza wa Jalla. Baik, di bawah tu ada nota, dia panggil nota ta'liq ataupun huraian, nombor 1381. Mulai ayat ini, ayat yang kita baca ni, Allah Subhanahu wa taala menerangkan dengan dalil-dalil. Allah Ta'ala terangkan dalil-dalil dan bukti-bukti. Apa dalil dan bukti itu? Dalil dan membukti mengenai kejadian langit dan bumi serta diri manusia sendiri. Kita jangan tengok orang lain je, tengok kita. Yang membuktikan wujudnya Allah Subhanahu wa taala, keesaannya, kemurahannya dan kekuasaannya. Kalaulah orang-orang yang engkarkan hari akhirat itu memerhati dan memikirkan keadaan diri mereka sendiri sahaja yang telah diciptakan oleh Allah Ta'ala dari tiada kepada ada, dia fikir diri dia je daripada tak ada dulu. Kemudian kuat kahwinnya ibu dengan ayah, lahirlah dia. Tentulah mereka akan mengetahui dengan yakin bahawa Allah Azza wa Jalla berkuasa menghidupkan mereka semula pada hari akhirat untuk menerima balasan. Dia panggil ayat ini supaya berfikir. Baik, cuma ada satu perkara yang kita rasa perlu disentuh di sini sedikit. Kita tadabburkan dia. Yang pertama, Allah sebut awalam yatafakkaru, hendaklah kamu berfikir. Fikir di mana? Fi anfusihim, berfikir dengan hati kita. Jangan fikir
begitu ya, tengok dunia comel, oh comel, cantik. Lawanya setakat tu tak ada faedah. Tapi kalau kita kata, oh cantiknya, Masya Allah, Tuhan ciptakan langit ni, bukit bukau, gunung ganang, dengan di bukit ada air terjun, di bukit ada gua, macam-macam kita punya yang kita dapat lihat, yang kita dapat perhatikan. Ketika itu baru kita berfikir, oh besarnya kuasa Allah Azza wa Jalla. Kalau tak mikir kita ni. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah kata as-samawat, langit-langit. Maknanya makhluk yang Allah ciptakan yang di atas ni besar-besar, tuan-tuan, bukan kecil. Tengoklah dia punya planet-planet besar-besar kalau tengok dia punya saiz. Bumi yang kita duduk ni kita rasa besar. Matahari kita nampak besar, tapi mungkin ada lagi yang besar. Masya Allah, tabarakallah. Wal ard, mu tengok pada bumi. Kita ni biasa kita duduk tengok bumi, ada bukit, ada laut, ada sungai, ada pokok. Satu lagi yang Allah Ta'ala sebut di sini, wama bainahuma, di antara langit dan bumi. Apa dia di antara langit dan bumi ni? Kalau kita kata di atas bumi, kita nampaklah ada pokok, ada hayawan, ada manusia. Di langit kita nampak cakrawala, macam-macam dia punya bintang, planet, ada semua di sana. Cuma dalam ayat ini Allah Ta'ala sentuh kita supaya berfikir, wama bainahuma, di antara langit, bumi dengan langit, ada lagi satu makhluk yang perlu dikaji dan difikir. Anda duk tengok dalam tafsir-tafsir, dia tak sebut di situ. Tak sebut tentang wama bainahuma. Alhamdulillah, pengalaman saya membimbing jemaah haji di Mekah. Salah satu kumpulan yang ikut bersamanya kita, mungkin ada dalam kuliah kita ni, sahabat-sahabat kita daripada Majlis Kebajikan Islam MAS, Malaysia Airlines. Dia panggil JKIM, bukan JAKIM. JAKIM tu yang Jabatan Agama, ini JKIM. Sudah beberapa tahun bersama. Waktu di Mina, hari Yaumul Qar. Waktu di Mina, hari Qar ni makna dia panggil hari kita bertenang, iaitu hari 11. Hari raya sibuk, baru sampailah macam-macam nak melontar, nak bercukur, nak bergunting, ada nak balik Mekah. Yaumul Qar, hari 11, anak akan ambil peluang untuk majlis sesi ta'aruf ataupun ta'rifun nafsi, memperkenalkan diri. Jadi salah satu daripada tugas yang kita beri kepada sahabat-sahabat kita daripada JKIM ni, anda nak minta pilot yang sudah terbang di udara beberapa tahun, ada yang berpuluh tahun dah, yang lama-lama ni, senior. Kata kapten, tolong cerita kepada kami min ajaib, di antara perkara yang pelik yang tuan tengok dalam pengalaman hidup ni, apa cerita di antara langit dengan bumi ni? Kita nak tadabbur ayat wama bainahuma. Alhamdulillah, salah satu cerita tu banyaklah. Anda tak nak cerita semua, tuan-tuan boleh tengok dalam rakaman kita. Dalam siri-siri rakaman tu ada rakaman rehlah haji dalam YouTube Halakah Abu Anas. Salah seorang daripada sahabat kita, pilot, dia menceritakan pengalaman dia ni. Dia kata bila kita naik tingkat atas tu ada terowong angin, lebuh raya udara. Lebuh raya ni dia pergi, mungkin musim ni angin ni menuju ke sana, ke barat. Nanti musim lain pula angin ni menuju ke timur. Kapal terbang ni bila masuk dalam lebuh raya angin ni, laju, bertambah laju sebab angin tu kuat, tolak. Selain daripada enjin yang sedang berputar, angin pula rempuh masuk. Jadi banyak pengalaman. Mereka jumpa awan yang pelik-pelik, yang macam nak rempuh awan, cerita panjang tuan-tuan. Yang pentingnya saya kata jazahumullah khairah.
kepada pilot-pilot sahabat-sahabat kita dari yang ada rombongan yang menceritakan pengalaman dia. Jadi burung, kita ingat, ada satu kumpulan dipanggil burung ini berhijrah. Waktu ni musim ni dia pergi ke sana, musim ni ke sana. Jadi burung ni juga masuk dalam lebuh raya ni, dia terbang sekali. Masya Allah. Itulah tuan-tuan boleh tengok dalam internet lebuh raya angin, lebuh raya udara. Jadi tengok dalam ayat ni Tuhan kata wama bainahuma, di antara langit dengan bumi ada makhluk yang kamu kena perhatikan. Pilot-pilot Muslim, kalau mereka cerita pengalaman dia, kagum kita apa yang dia tengok. Itulah yang dikatakan kita kena perhatikan. Wama bainahuma, di antara langit dengan bumi banyak lagi makhluk-makhluk yang kamu kena perhatikan. Apalagi makhluk lain, Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Tapi makhluk manusia ni yang buat celaka di antara langit dengan bumi, naik atas kapal terbang, duk mabuk, minum arak, buat pesta, kita kata la haula wala quwata illa billah. Janganlah Allah Ta'ala turunkan kemurkaan dia menyebabkan satu semua penumpang tu mati. Hasil daripada yang mabuk 3 orang, yang matinya 400 orang. Na'udzubillah. Baik. Karena itulah penguasa umat Islam kena ambil perhatian. Allah naikkan kapal terbang besi ni, burung besi ni dengan muatan yang begitu berat. Tiba-tiba kita naik buat maksiat di tengah langit dengan bumi. Kenapa? Ajaib Allah. Kalau kita belajar dalam kitab lama, macam mitos, tak logik. Orang dulu cakap solat di antara langit dengan bumi. Apa solat langit dengan bumi ni? Mari zaman kita ini, alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh solat berjamaah. Ada setengah kapal terbang tu, macam Saudi Airlines, dia buat tempat surau di ekor kapal terbang tu, bolehlah dalam 5-6 orang sekali solat. Surau. Maknanya ada orang baik, ada orang tak baik, ada belah kedua-dua. Baiklah kita nak fikir di sini wama bainahuma. Allah Ta'ala bagi tahu wa ajalim musamma, dan setiap masa itu ada tempoh. Ada tempoh. Ya'lamu anna as-samawat wal ard. Langit, bumi ni ada waktu dia, waktu kejadian dia. Dalam ayat lain Tuhan sebut fi sittati ayyam. Allah Ta'ala ciptakan 6 masa. Kemudian masa dia juga akan berakhir dengan kemusnahan. Bila hari kiamat esok, langit runtuh, bumi semua ni, bukit bukau terbang, bumi jadi rata semua. Itulah kuasa Allah Azza wa Jalla yang kita yakin dan kita percaya. Yakin dan kita percaya. Namun wa inna katsiran minan nasi biliqa'i rabbihim lakafirun. Malanglah ada juga ramai di kalangan manusia kafir dengan bangkit semula selepas mati. Mereka ingkar, tak percaya kepada balasan Allah Azza wa Jalla di akhirat nanti pada hari kiamat. Apa boleh buat? Apa boleh buat? Kita kata nasib malang. Baiklah. Allah Ta'ala suruh berfikir di mana fi anfusim. Fikir dengan hati yang tenang-tenang, fikir dengan baik-baik, jangan duduk tengok saja, tak berfikir. Kita kata ini manusia yang rugi 2 kali. Rugi dunia sebab dia tak dapat hidayah daripada makhluk Allah yang besar. Rugi di akhirat sebab mereka akan diazab. Kita berpindah kepada ayat 9. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru. Tidakkah mereka telah berjalan dan mengembara di muka bumi? Tuhan tegur kaki travel, kaki pengembara, sama ada mengembara untuk mencari rezeki, kerja sana sini, kan? Ataupun mengembara kerana semata-mata nak tengok alam. 2 jenis manusia mengembara. Ada orang mengembara cari rezeki, berniaga, pergi bekerja, kan? Alhamdulillah sekarang ni kita tengok sahabat-sahabat kita dapat bekerja di negara Arab, rezeki dia duduk di tanah Arab. Ada yang pergi ke Arab Saudi, Qatar, mana-mana tempat lah atas dunia ni, Dubai, banyak dia. Maknanya yang penting kita orang Malaysia, rezeki kita di sana, pergi.
Tak ada masalah. Ambil banyak-banyak rezeki balik ke Malaysia. Kan? Kita laburkan di sini. Kita labur kepada keluarga kita, infak, kita labur kepada jalan-jalan kebajikan yang banyak yang Allah buka pintu ini. Alhamdulillah. Maknanya setelah Allah Ta'ala sebut kepada kita dalil-dalil kepada orang kafir tentang kekuasaan Allah Ta'ala, kemudian ayat ini Allah beri amaran kalau tak berfikir juga, setelah kamu lihat dah pengalaman-pengalaman orang dulu sudah mati, tak berfikir juga, tunggulah nasib kamu. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru. Tidakkah mereka telah berjalan dan mengembara di muka bumi? Kalau ayat ini kepada Quraisy pada peringkat awalnya, memang sebahagian Quraisy ni mengembara. Pergi ke Syam, pergi ke Yaman, tengok musim panas, musim sejuk. Bila dia mengembara, walaupun masa tu tak ada kamera, walaupun tidak ada video, kamera video, kamera biasa, tapi mereka ada zihn, dia panggil zakirah, chip dalam kepala otak dia ada. Sudah tentu mereka akan balik cerita kepada keluarga dia. Aku tengok sekian-sekian, umat Nabi dulu mati, kaum Hud, umat Nabi Hud, umat Nabi Saleh sudah mati dengan sebab ni. Takkan tak ada cerita. Baliklah cerita ke Abu Jahal tu. Baik. Mereka sepatutnya berfikir, yanzuru fayanzuru kaifa kana akhiru amri allazina min qablihim. Tengoklah keadaan orang-orang yang dulu daripada mereka. Kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Mereka tengoklah orang-orang yang lebih kuat daripada mereka sendiri. Memerhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu dari mereka. Kanu ashadda minhum quwwah. Dan orang dulu itu lebih kuat dari mereka. Nak banding orang Mekah, orang dulu lebih kuat. Dia buat rumah dan bukit lah, duduk atas bukit bukau. Gua Quraisy duduk tepi Kaabah tu ya. Setengah-setengah di atas bukit Abi Qubis. Maknanya nak banding orang dulu, kuat mereka lagi. Wa asarul arda wa amaruha. Orang dulu dan orang-orang itu telah meneroka bumi-bumi. Tuan-tuan kena ingat, bila kita kata meneroka, rupanya peneroka yang ambil tanah tu. Kan? Kita kata ini peneroka. Masuk dalam bukit, tebang pokok, tanam kelapa sawit, tanam getah, macam-macam tanam. Itu dia panggil peneroka. Jadi asarul ardi dengan mana meneroka tanah. Ay qallabul arda. Qallabul arda maknanya mereka telah membalik tanah, artinya bercucuk tanam. Orang lain buka tanaman-tanaman, buka kebun. Wa amaruha aktsara mimma amaruha. Dan serta memakmurkannya, membuat binaan di atas bumi lebih dari kemakmuran yang dilakukan oleh mereka Quraisy. Tuan-tuan kena tengok. Ayat ini ada perkara yang kita kena tadabbur. Allah kata, mu tengok orang dulu asarul arda, mereka telah membalikkan bumi, maknanya cangkul bumi. Bercucuk tanam. Daripada tanaman inilah melahirkan banyak rezeki. Sumber rezeki kita, makan minum kita mari daripada mana? Mari daripada sumber tanaman. Kaya setara mana, maka tak ada makan, mati juga kita. Mana sumber asarul ard, sumber tanaman itu di antara sumber yang penting dalam hidup manusia. Manusia tak boleh hidup tanpa makanan. Kalau kita kata air, lain cerita, sebab air Allah Ta'ala ada hantar mari melalui sungai ataupun telaga-telaga yang dikorek, yang digali pun ada juga. Wa amaruha, dan mereka juga telah mengimarahkan bumi, maknanya membuat binaan atas bumi. Aksara mimma amaruha, lebih banyak daripada apa yang dibuat oleh Quraisy. Ulama tadabbur cakap,
Tuan-tuan tanda ayat ni. Dia kata kenapa Allah bandingkan amaru wa amaru. Tengok. Amaruha aksara mimma amaruha. 2 kali amaru. Amaru yang pertama tu binaan imarah bumi yang dibuat oleh orang-orang dulu. Lebih banyak daripada imarah yang dibuat oleh Quraisy. Quraisy buat rumah kecil-kecil je, buat daripada tanah liat, buat jongkong, buat. Allah tak bandingkan Abu Jahal dengan orang dulu dari ba'asarul ard, membalik-balik bumi. Sebab apa? Sebab Quraisy ni tidak banyak dia punya tanaman. Quraisy di Mekah tidak masyhur dengan cucuk tanam. Daripada Nabi Ismail lagi dia pergi berburu dan mereka juga berniaga. Jadi sumber makanan dia banyak mari daripada lain. Mari daripada luar. Kan Tuhan sebut. Allah Ta'ala sebut di antara nikmat aku beri kepadamu tu. Dibawa kepada mereka samarat, buah-buahan, tanaman-tanaman. Jadi kebun orang Mekah duduk di mana? Duduk di Taif. Taif sejuk. Kebun tanaman dia duduk di sana. Baik, selesai dah kita perbandingan di antara amaruha wa amaruha. Masya Allah. Waja'at rusuluhum bil bayinat. Dan orang-orang itu juga telah didatangi oleh rasul-rasulnya dengan membawa keterangan yang nyata. Orang Quraisy jangan duduk besar kepala kamu. Rasul kamu tu tepi rumahmu. Kalau nak kata orang luar ada. Nabi lahir di Mekah, membesar di Mekah. Bila kahwin dengan Sayyidah Khadijah, rumah dia di hujung Marwah. Tempat sa'i tu, hujung tu rumah. Saya tengok dalam peta lama, dia kata rumah Abu Sufyan di Mud'ah, lepas pada tu sikit. Maksudnya mereka berjiran tetangga ya. Tapi bolehnya kata penipu lah, main-main. Masya Allah. فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ. Walaupun Rasul telah membawa keterangan yang jelas nyata, lalu mereka mendustakannya dengan kesudahannya, mereka dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Hancur lebuh habis. Apa boleh buat? Bila mereka tak dengar kata, mereka akan dibinasakan. فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ. Dengan yang demikian, maka Allah tidak sekali-kali menganiaya mereka. Allah Ta'ala tidak akan azab hamba dia yang dia nak azab tanpa dosa, tanpa maksiat, tanpa penderhakaan, tanpa pelanggaran hudud ataupun SOP. Tidak. Dan sebelum itu Allah Subhanahu Wa Taala juga telah menghantar kepada mereka Rasul. Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula. Aku tak akan azab mana-mana kaum kecuali setelah aku hantar Rasul. Hantar Rasul dulu baru azab. Hantar Rasul setelah mereka ingkar, baru tu azab. Walakin kanu anfusahum yazlimun. Tetapi mereka lah yang menganiaya diri mereka sendiri. Dia inanya dengan apa? Dengan melakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang dikatakan penderhakaan. Nak jadi derhaka, bila mereka maksiat, derhakalah dia. Tuan-tuan kena ingatlah, kita sudah cerita kata-kata Rajul Saleh Luqman menceritakan inna syirka la zulmun azim. Syirik adalah merupakan zalim yang paling besar. Kalau nak cari kezaliman yang paling besar, syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Itu zalim yang paling besar. Zalim manusia kepada diri sendiri, zalim manusia terhadap
arahan Allah Azza wa Jalla. Ada pun zalim, pukul orang, kena kepada orang, kata orang, curi, itu zalim di antara manusia dengan bainal ibad, sama-sama manusia. Kita kena fahamlah, ada setengah orang bila kata syirik paling zalim. Mana zalim? Dia orang penuh dengan integriti. Kita kata integriti dengan manusia, tapi dengan Al-Khaliq mereka zalim. Zalim pada diri sendiri. Ni ada pula report polis pula dah. Dia kata ada pendakwah menghina agama orang lain. Ini kita kena hati-hati para pendakwah. Kita tak boleh hina pegangan orang lain. Sebagaimana Allah Ta'ala larang dalam Quran, la tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Tetapi menyatakan kebatilan itu bukan makna menghina. Kita nyatakan kebatilan pegangan orang lain, itu bukan makna menghina. Ini pegangan kita, Quran sebut. Jangan pula mari pejuang hak asasi, beberapa ayat dalam Quran mesti dihapuskan kerana menghina orang kafir. Orang kafir pun apa tak hina kita. Dia kata macam-macam kita, dia tuduh kita sembah batu. Batu besar di Mekah lah, sembah yang tak ada lah, macam-macam. 2 semalam, 2 hari lepas, orang duk tular tentang pelukis kartun menghina Nabi SAW. Pelukis kartun tu mati aksiden yang begitu menyayatkan. Kita kata Allah Ta'ala nak tunjuk pada orang lain, jangan buat benda tu. Dan orang-orang yang lain yang baik-baik pun ada juga mati aksiden. Cuma kita ambil pengajaran lah kepada kita, supaya kita tidak berani buat menghina Islam, sebab Islam ni ada tuan dia. Inna dina indallah al-Islam. Allah yang hantar Islam ni mari, jangan main-main. Saya okey je dengan Islam, saya orang Islam, beranak atas rumah Islam, nama Islam. Semua saya tak okey dengan undang-undang Islam je, nampak macam lapuk, macam primitif, konservatif, macam-macam tif lagi dia ada. Kita kata tuan-tuan, Allah yang turunkan agama ini, Allah yang menetapkan undang-undang hudud, halal haram, Allah yang tetapkan. Jangan berani-berani mencelupar mulut nak condemn hukum Allah. Awak tak nak buat, cakap betul-betul tak nak buat. Saya belum bersedia untuk lah. Tapi nak hina hukum Allah lah. Kalau umat dulu mati terbakar, umat sekarang ni mati. Gitulah. Jadi orang kafir yang hina Islam, kalau mereka mati, kita gembira tidak? Kita masih lagi di awal surat Rum. Ghulibatir Rum wa hum min ba'dim sayaghlibun, kan, dalam tengok ayat yang lepas. Allah kata apa? Fi bid'i sinina wa yawma idzin yafrahul mu'minun. Allah kata bila menang Rom, orang Islam bergembira. Jadi kita kata, orang tanyalah, kalau orang yang jahat ni, yang duk hina Nabi, hina Islam ni mati dalam keadaan, boleh tak kita gembira? Kita gembira, tapi kita tak usahlah menghina, tak usahlah pelik-pelik kita punya laporan, kita serahlah Allah Ta'ala yang balas saja. Adab kita, etika kita masih lagi dalam bentuk beretika. Orang Islam yang penuh dengan etika, adab, integriti, kita suka, kita kata Alhamdulillah Allah Ta'ala dah jatuhkan hukuman ke atas orang tu, mati atas dunia ni, di akhirat masuk dalam alam kubur dia kena berat lagi. Tetapi jangan menampakkan Islam ni orang panggil, kita bergembira boleh, tapi tak payahlah sampai mereka menghina orang lain. Kita serahlah dia kepada Allah Azza wa Jalla. Baiklah para pelajar sekalian, kita pergi kepada ayat yang terakhir untuk siri ini. Ayat yang ke-10, dia panggil perbandingan di antara dua balasan. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا. Payah juga tak? أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. Sesudah dibinasakan di dunia kena binasa dah, dia sudah mati. Kan? Mati dah dia. Maka akibat akhir
Ujung jatuh kata orang, akhir pekerjaan orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu ialah seburuk-buruk azab di akhirat kelak. Asa usua. Tuan-tuan, ayat Quran ni terjemahan dia juga tengok bacaan dia. Bila bacaan tu berat, maknanya berat dia punya. Asa'u as-su'a. Panjang dia punya. Kena tarik nafas itu. Maknanya akibat daripada kejahatan yang buat tu dunia berat. Kalau kita nak terjemah dengan ayat itu, asa'u as-su'a, beratnya. Boleh tak macam tu? Itu dia panggil ilmu tadabbur. Beratnya hukuman, buruknya hukuman ke atas mereka di akhirat. Wa kanu an kazzabu bi ayatillah. Tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi kena ambil perhatian. Ulama tadabbur kata, ulama tafsir cakap, bila Allah nak jatuhkan hukum, dinyatakan sebab. An kazzabu bi ayatillah, disebabkan mereka mendustakan ayat-ayat keterangan Allah. Satu sebab. Wa kanu biha yastahzi'un, dan sentiasa mereka mempersenda-sendakan ayat-ayat Allah. Apa undang-undang Islam ni? Apalah Tuhan daripada banyak-banyak jadi satu? Tak logik. Muhammad pula Rasul, anak Abi Kabsyah, gembala kambing mengaku jadi Rasul. Zaman kita hari ni, Islam ni agama lapuk, agama lama, agama tak up to date, agama macam-macam. Sekarang ni pula cara dia orang nak perli, dia kata ini geng-geng Taliban. Dia ingat Taliban dulu berapa tahun dulu Taliban muncul, orang akan perli. Geng-geng Islam ni yang duk pakai pior, pakai serban, pakai nak melaksanakan undang Islam ni Taliban. Sekarang ni Allah hantar balik Taliban muncul semula, dapat kemenangan, dia boleh, kita kata tak usahlah duduk perli-perli orang. Islam itu Islam, jangan dikait dengan Taliban. Islam dengan nama-nama kumpulan-kumpulan yang ganas, contohnya dulu irhabi ke teroris, tak ada. Islam, inna dina indallah Islam. Sebab tu kita tak suka ada penambahan Islam hadari, Islam ni Islam. Islam lah. Apa yang kita ada slogan-slogan lain pula kan? Islam hadari, Islam wasati, Islam apa lagi benda? Islam rahmatan alamin. Semua itu sifat dia Islam, tapi kita nak tempelkan nama-nama lebih untuk slogan kita kata Islam, inna dina indallah Islam. Semua sifat yang baik itu dalam Islam terkandung. Memang dia bersifat dengan waja'alnakum ummatan wasati. Rahmatan lil alamin. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Islam yang hadari, Islam yang membawa kemajuan ke tamadun. Memang. Jadi kita kata Islam itulah Islam. Al-Islam huwal Islam. Bas. Baiklah para jemaah sekalian, Allah Ta'ala sudah sebut pada kita ayat-ayat yang kita baca, maka kita akan kutip beberapa faedah, fawaid. Dia kata, tengok ni sebentar. Dalam ayat Tuhan kata, asa'usu'a, akibat yang buruk, seburuk-buruk azab tu macam mana? Ada ulama kata, as-su'a an-nar, neraka di akhirat. Betul. Ada yang mengatakan ad-damar wal halak fil dunia, binasa, kehancuran dalam dunia dan azab di akhirat. Kita kata semua yang apa disebut oleh para ulama tafsir itu dikumpul-kumpulkan, terkumpul banyak benda. Yang pentingnya bagi orang yang lawan Allah Azza wa Jalla, perli ayat-ayat Allah, apa jadi? Asa'usu'a, mereka akan ditimpa dengan hukuman yang begitu dahsyat. Baik, mari kita kutip 10 pengajaran daripada ayat ini, dan ana akan bagi taklimat penjelasan sedikit di ujung nanti tentang akhir Safar. InsyaAllah. Baik, tanda dulu yang ini dulu. Faedah yang pertama, Allah SWT bagi kepada kita awalam yatafakkaru. Ayat 8 tu. Adakah
Mereka tidak berfikir, patutkah mereka tidak merasa cukup dengan mengetahui tidakkah mereka memikirkan dalam hati mereka? Awalam yatafakkaru fi anfusihim. Mu tak mikir dalam hatimu. Para pelajar tanda, ayat ini fihi al-hath ala tafakkur. Ayat ini menggalakkan kita supaya berfikir. Dan menunjukkan kelebihan berfikir, lebih-lebih kalau kita berfikir dengan hati kita yang lapang, hati terbuka, nak mencari kebenaran. Ini penting sekali-kali. Kalau nak berfikir, fikir dengan hati terbuka. Jangan fikir dengan hati tertutup, berfikir dengan penuh ketaksuban kepada ideologi kita ataupun kepada orang yang kita rasa sempurna, kita tak akan berubah sampai bila-bila. Mana ada? Fikir dengan baik-baik. Bila orang bagi maklumat, kita kena fikir, kaji 3-4 kali, betul ke tidak ni? Ajaran-ajaran ni betul ke tidak? Kita kaji. InsyaAllah kita akan jumpa jawapannya. Karena itu Allah Ta'ala arahkan supaya kita sentiasa berfikir. Tengok kepada semua perkara yang berlaku di atas dunia ini. Yang kedua, qauluhu ta'ala, ma khalaqallahu as-samawati wal arda illa bil haqq. Allah Ta'ala buat langit dengan bumi ini dengan benar. Dengan segala ada antara keduanya itu, mereka ada gunanya yang sebenar. Ini di sini kata di para ulama. Dan wa ajalim musamma, ada tempoh dia. Dunia ni akan ada di sini mengikut tempoh yang ditetapkan oleh Allah. Ayat ini isyaratun ilal ba'thi wan nusyur. Ayat ini menjadi tanda isyarat kebangkit semula, manusia ini akan dikumpul balik. Akan dikumpul balik. Wa fasad binyati hazal alam, dan binaan alam ini akan runtuh. Langitnya runtuh, bintang-bintang bertaburan, bukit berterbangan akan berlaku. Yang ketiga, Allah SWT sebut dalam ayat ini 3 tempat yang kita kena lihat, iaitulah di langit, di bumi, wama bainahuma, dan di antara dua tu. Tadi saya dah sebut contoh, sahabat-sahabat kita pilot dah ceritakan kepada kita tentang apa yang mereka tengok di langit. InsyaAllah mana-mana pilot, kapten yang terbang di langit, di antara langit dengan bumi, ada cerita pelik, tolong maklumkan, sampaikan kepada Abu Anas untuk kita cerita dalam tadabbur-tadabbur yang akan datang, insya-Allah. Ramai sahabat-sahabat kita, pilot yang mungkin ada dalam majlis ilmu kita ni, boleh sampaikan kepada ana apa dia yang pelik yang dia tengok. Banyak lagi lah yang ajaib-ajaib. Ada sebahagiannya ada rakaman kita dan sudah kita rakam. Kalau boleh kita buat rakaman. Dia panggil buat forum perdana dengan pilot untuk nak dengar cerita bagaimana dia jumpa benda ajaib atas kapal terbang. Baiklah. Menunjukkan bahawa 3 tempat kita kena fikir. Bumi, langit dan di antara keduanya. Fikir di mana? Dalam hati. Yang keempat, Allah Ta'ala sebut wa asarul ard. Manusia telah meneroka bumi. Artinya mereka telah membuka ladang-ladang bercucuk tanam. Dan dalam ayat ini Allah bandingkan Quraisy dengan orang lain, wa amaruha aktsara mimma amaruha. Bangsa lain telah membuat binaan yang besar nak banding dengan binaan yang dibuat oleh Quraisy kecil. Dahlah tanaman tak ada mung. Sebab tu Tuhan tak banding dengan asar. Dia banding dengan imarah. Ini ilmu tadabbur, tuan-tuan tanda baik-baik. Yang kelima, qauluhu ta'ala, kanu ashadda minhum quwwatan wa atharul ard. Orang dulu lebih kuat, lebih besar body dia, lebih gagah, dan mereka juga telah meneroka bumi. Para ulama mengatakan bahawa dilal ala inna itharal ard, membuka ladang bercucuk tanam ini, min asbabil quwwah, menjadi salah satu daripada sebab kekuatan bagi satu-satu bangsa.
Bangsa yang gagah, makanan dia tanam sendiri. Kita ni makanan kita, beras kita banyak import daripada luar. Kalau luar tak hantar, mati kering awak. Sekali kena PKP baru tahu muka. Beras jiran sebelah tak masuk. Saya makan beras ni lembek. Kita biasa makan beras tu. Tak masuk beras. Maka orang-orang yang ada tanah, bercocok tanamlah kita. Banyak faedah-faedahnya daripada tanah ini yang Allah kata kuat. Dan termasuk jugalah umranul ardi, dengan buat binaan, dengan buat perniagaan dan lain-lain ini termasuk dalam memakmurkan bumi. Tak semestinya bercocok tanam saja, buat bangunan pun ada, buat sinaah pertukangan pun perlu, berniaga pun termasuk dalam imaratul ard. Ini sebab kekuatan itu ada makanan, ada kerja. Baik, yang keenam, Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, summa kana aqibatal ladzina asa'us su'a, bagi orang jahat itu dibalas satu sama satu ya. Tapi berbeza dengan orang baik. Tengok dalam surah Yunus ayat 27, Allah kata lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang yang buat baik ada tambahan. Bagi orang yang tak buat baik, bagi orang yang buat jahat tak ada tambahan. Satu-satu. Satu dosa, satu bala, satu azab. Orang yang buat baik, satu pahala, satu amalan 10 ganda. Itu dia panggil rahmatnya Allah kepada hamba-hamba dia, menyediakan gandaan-gandaan yang banyak kepada orang yang buat baik. Yang ketujuh, tengok ayat ni. Summa kana aqibatal ladzina asa'us su'a an kazzabu bi ayat. Bala tu turun dengan sebab mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Ulama tadabbur kata sekali lagi di sini, sewaktu Allah sebut dalam surah Yunus tentang balasan kepada orang baik, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, orang baik-baik itu diberi balasan dan tambahan, Tuhan tak sebut sebab. Kerana terlalu banyaknya pintu-pintu rahmat Allah Ta'ala yang luas, membuat je ibadat. Jangan duk fikir balasan, Allah akan sediakan. Tuhan tak kata anna lahul husna bi annahu saddaqa, kerana dia membenarkan, au tasaddaqa ataupun sedekah, dia Tuhan tak sebut. Yang penting aku nak tambah, aku tambah. Berbeza dengan kejahatan, Allah sebut di sini an kazzabu, bala tu dosa, hukuman itu dengan sebab mereka dusta. Mereka dusta ayat Allah Azza wa Jalla. Maka oleh kerana nikmat itu tafaddul, rizq, kan dalam ayat lain Tuhan kata rizqun karim, rezeki daripada Tuhan yang pemurah, maka diganda. Kita solat 12 rakaat daripada subuh tadi sampai ke lepas Isya nanti, insya-Allah Allah akan sediakan sebuah mahligai dalam syurga. 12 rakaat ni berapa minit ya tuan-tuan? Tapi kita punya baitun fil jannah. Masya-Allah. Tafaddulan daripada Allah Azza wa Jalla. Yang ke-8, dalam ayat ini Allah mengajar kepada kita supaya berfikir. Kata di para ulama tadabbur, al-aqilu man itta'aza bi ghairihi. Orang yang berakal itu orang yang mengambil pengajaran daripada orang lain. Kita tengok orang lain telah bina binaan yang besar, telah buat bangunan yang hebat, telah ni. Tapi apakah semua itu memberi faedah pada hari kiamat? Jawab la, haba'an mansura. Jadi kamu yang beriman ni kena buat persiapan lah. Jangan duduk tu berani-berani nak lawan Tuhan. Itu dia panggil al-aqilu man itta'aza bi ghairihi. Orang berakal, orang yang mengambil pengajaran daripada orang lain, tapi orang bodoh, orang yang dijadi pengajaran kepada dia. Kan? Orang lain buat pengajaran dengan kita. Jangan jadi macam dia. Jangan jadi macam dia. Jadi kita ni jadi contoh yang buruk pada orang itu, manusia yang bodoh nama. Na'udzubillah. Yang ke-9, al-i'timadu ala quwwatil jasad. Kita ni yakin dengan kekuatan body saja, banyaknya harta,
perancangan strategi yang hebat-hebat, ramai anak pinak, alas menunjukkan kekuatan, la, hada khata'. Kita ni, manusia ni hanya mampu merancang dan berusaha, tetapi yang betul-betul kita kena i'timad, tawakal ala Allah. Tawakal kita kepada Allah. Baik, yang terakhir, yang ke-10, Allah tanya di sini, ayat yang pertama, awalam yatafakkaru. Apakah mereka tak berfikir? Ulama kata istifham ingkar wastiqbah. Tanya di sini bukan tanya nak tahu, tanya ingkar, tanya menunjukkan keburukan dan kebodohan orang yang tak berfikir. Dia panggil istifham ingkar wastiqbah. Tanya tu bukan tanya nak tahu tu, tanya. Macam kita jugalah. Tanya, apa mu tak buat gini? Kita tahu dah dia tak buat tadi. Apa tu kenapa? Sekali-sekali tubik buah kita dah. Apa mu buat gini? Kenapa? Tanya tu bukan nak tahu, memang nak ingkar kepada perbuatanmu. Kenapa? Ini ayat ni panggil balaghah. Istifham ingkar wa istiqbal li qisari nazarihim. Kerana mereka pandang dunia ini, inilah segala-galanya dunia. Mereka tak fikir dunia itu ujian, dunia itu tempat medan untuk meningkatkan bekalan ke akhirat. Allahu Akbar. Baiklah para pelajar sekalian, 10 pengajaran yang kita kutip. Kalau nak banyak lagi, cukuplah saya ambil 10 perkara. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua, insya-Allah. Baiklah, sebagai peringatan, tuan-tuan dan puan-puan, sebagai peringatan, hari ini hari apa? Hari Rabu. Hari Rabu akhir bulan Safar. Hari Rabu akhir bulan Safar ni apa yang ada? Wa ma adraka mal arbi'a. Apa yang kamu tahu pada hari Rabu? Kita tengok sekarang ni sudah ada ditular-tularkan beberapa poster-poster. Tuan-tuan dengar poster ni untuk saya nyatakan keburukan dia. Dia kata hari Rabu hari terakhir. Hari Rabu hari terakhir dalam bulan Safar ini merupakan hari yang cukup, bahasa Arab kata tasya'um, hari yang sial. Hari yang penuh dengan kesialan. Ni poster Melayu ni. Dia kata apa? Sebelum maghrib hari ni. Dengar ni tuan-tuan, ambil pesanan Tok Wali mana ni? Tok Wali poster. Sebelum maghrib hari ni tutup atau simpan semua makanan dan minuman. Kerana pada malam ini Allah akan turunkan berapa jenis. Dia kata akan turunkan salasumi'ah wa ishruna alfan. 320,000 bala akan turun malam ni. Allahu Akbar. Dia kata min as'abi ayyamis sana, hari yang paling malang dalam setahun. Jadi kita kena tutup makanan, tutup bekal-bekal, kerana 320,000 bala akan turun. Tuan-tuan dengarlah cerita ni, bila sebut lagu ni tahu lalu karut. Selama 3 hari selepasnya, lepas 3 hari barulah kita pergi buka balik makanan tu, sebab babak tu sudah hilang. Selama 3 hari, elakkan dari makan di kedai makan. Kalau marahlah tokai-tokai dengan hadiah palsu ni. 3 hari jangan makan di kedai kerana terdedah pada makanan malam-malam tersebut. Mana-mana makanan yang terdedah pada malam tersebut boleh bagi pada hayawan untuk mereka makan. Kita kata hayawan pun mati juga. Kenapa kita nak pada hayawan? Capok je lah. Kalau percayalah. Kemudian, apa lagi ni? Dia pun ajarlah supaya solat 4 rakaat, baca 4. Menarik dia punya reka-rekaan dia ni menarik. Cuma asas tapak dia kepada khurafat tu yang jadi masalah. Dia suruh solat, kemudian doa ni, adalah doa dia, Allahumma ya syadidal qawi, syadidal mihal, ya aziz, ila akhiri. Kita mengatakan para jemaah sekalian, dalam bahasa Indonesia dia panggil Rabu Wekasan. Tanda sikit. Rabu Wekasan. W-E-K-A-S-E-N. Anda tengok yang Melayu kita pun sudah ada poster, yang Arab pun ada poster, yang Indonesia pun ada poster. Maka kita mengatakan itu adalah satu khurafat, kepahaman karut yang berlaku di dalam masyarakat kita, Melayu, Arab, semuanya ada.
perkara ini. Jadi hari Rabu terakhir dia bulan Safar ni puncak hari sial. Upacara ritual dianya sanilah kena mandi safar, dia panggil mandi safar. Kemudian kena hadiahkan kepada dia, macam-macam lah. Dia kalau amalan hak karut ni banyaklah cerita. Maka kita mengatakan muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, tidak ada amalan khusus dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari terakhir Rabu Safar, tidak ada. Ada orang sebab pusta daripada wali, kita kata, saya kata tidak ada dalam sunnah Nabi. Kalau nak ikut orang kata semua benda ada atas dunia ni, semua ada belaka. Tuan-tuan pergi carilah. Kaedah ulama kata likulli saqitatin laqa. Setiap benda gugur ada orang pungut. Asalkan ada orang cakap, ada orang buat poster. Sekarang ni pula ada orang, mungkin kejap lagi keluar TikTok pula supaya kesialan hari akhir bulan Rabu Safar. Jadi ini siam aja ini jangan ada. Tidak ada dalil dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita buat amalan yang khusus untuk hari ini. Dan tuan-tuan teruskan ibadat seperti biasa. Bermula dengan solat qabliyah subuh tadi. Solat subuh berjamaah. Sekarang ni kita solat duha. Lepas ni kita akan solat pula zuhur, qabliyahnya, ba'diyahnya, solat asar. Teruskan ibadat. Jangan pedulikan dengan kesialan-kesialan yang ditimbul. Jadi tasya'um, menganggap sial pada hari Rabu bulan Safar ini adalah amalan jahiliyah yang perlu dihapuskan, yang perlu dibenteraskan. Para asatidzah tolong ambil perhatian lah. Jangan duduk main-main ya. Berani-berani pula dia bala turun beratus ribu turun bala. Kita duduk siap lagi, duduk sibuk dengan cerita-cerita lain. Janganlah. Allah Taala sebut segala bala bencana itu Allah Taala yang tentukan. Dan hadis yang 70,000 orang yang masuk syurga tanpa hisab tu di antara apa? Orang yang la yatatayyarun. Ni. Orang yang tidak menganggap sial majal kepada benda. Sama ada kita menganggap sial dengan bulan Safar sendiri, menganggap sial kepada hari Rabu akhir bulan Safar ini, menganggap sial kepada biawak lah, macam-macam burung hantu, burung ketuk. Kita kata semua itu termasuk di dalam at-tasya'um, menganggap sial kepada makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang tidak diajar oleh Allah Azza wa Jalla. Dan yang kita buat. Kesimpulannya, jangan percaya kepada benda-benda sial macam ni, dan kita cuba benteraskan, kita hapuskan amalan-amalan khurafat, kepahaman karut dalam masyarakat. Jadi para jemaah sekalian, tolong sampaikanlah kepada masyarakat, hari Rabu akhir Safar salah satu daripada hari-hari yang Allah tetapkan dalam kehidupan dunia ini. Tidak ada ibadat khusus daripada Nabi. Tidak ada daripada Nabi SAW. Ada daripada orang-orang. Mereka ibadat tu ada. Dan tidak ada kesialan. Orang Kelantan kata tak ada sial majal. Orang Arab kata tasya'um, menganggap sial. Apa dia ni? Apa lagi sial ni bahasa kita? Jadi menganggap benda ni membawa bencana. Semua itu di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Kita nak tentukan siapa beribu-ribu bencana nak turun ni, kena ada dalil, ada bukti yang jelas. Kalau tidak, kita akan duduk di bawah menganggap sial banyak perkara yang mensialkan kehidupan kita di akhirat nanti, wal'iyazubillah. Baiklah para jemaah sekalian, itulah peringatan kita. Teruskan ibadat, teruskan perjalanan, teruskan apa saja yang kita nak buat pada hari Rabu ini. Tidak ada kesialan. Yang pentingnya kita ikut sunnah. Nak keluar rumah hari ni, nak pergi mana-mana, bismillah, tawakkalna ala Allah. Kita pergi mana-mana tempat nak berhenti, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nak makan, nak minum, bismillah, baca. Memang makanan kita diminta tudung, kena tudung makanan. Sama ada lalak mari ke, debu ke, benda-benda kotor, ataupun memang malam-malam diminta supaya tutup bekas makanan. Tapi tak adalah sampai 33,000 bala nak turun hari Rabu ni, hari lain pun turun juga. Itu jelah. Mudah-mudahan sedikit pencerahan ini akan mencerahkan hati dan dada sahabat-sahabat kita. Maklum-maklumlah, panjang-panjanglah kepada ahli-ahli keluarga supaya tidak ada perkara-perkara yang dianggap sial pada bulan Safar dan juga pada hari Rabu ini, hari ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mantapkan akidah kita, mantapkan keimanan kita. Jangan duduk mudah percaya dengan benda-benda khurafat, benda-benda yang tidak baik.
Jadi insya-Allah kita sambung lagi perbincangan kita dalam ayat yang akan datang, ayat yang ke-11 pada siri yang akan datang insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.